Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu dan rakan-rakan. Nama saya Medari Muhammad Rizwan dan saya berumur 15 tahun dan merupakan pelajar tingkatan 3 setia. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kawasan Wong Semadu Seksyen 2. Hari ini saya ingin membuat perhasilan video untuk subjek pendidikan seni visual bab 1 iaitu pakaian tradisional dan perhiasan diri yang telah saya baca. Definisi pakaian. Istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Pakaian daripada aspek tersiratnya mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adat istiadat. Pengenalan. Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, contohnya Malaysia, China, India dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai pakaian yang berbeza dari segi jenis-jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan warna. Pada zaman dahulu, penduduk bumi memakai pakaian yang dibuat daripada kulit kayu dan hiasan manik. Kini pakaian tradisional seperti baju kebaya Melayu, sari India dan Cheongsam Cina masih digunakan dengan meluas. Jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri diadakan 5 jenis seperti Melayu, Cina, India, Iban dan etnik Kadazan Papar. Pakaian tradisional Melayu lelaki. Ada 3 jenis baju Melayu untuk lelaki adalah baju sikap, baju Melayu cekak musang dan baju Melayu teluk belaga. Baju sikap berleher cekak musang dengan pemakaian satu butang. Anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap, pepotongan lurus dengan belahan di hadapan. Untuk baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar, pemakaian sambil diikat ke tepi dengan keris, hiasan disisip di hadapan. Yang akhir baju Melayu teluk belaga dengan memakainya satu butang sebagai pelengkap gaya. Pemakaian kain atau samping di bahagian luar turut dikenali sebagai kain dagang luar. Untuk perhiasan diri, untuk pakaian tradisional Melayu lelaki ada 5 jenis. Yang pertama, capal. Lazimnya capal disarung sebagai alas kaki bagi melengkapkan cara berpakaian. Yang kedua, terkolok. Terkolok diubah daripada sebidang kain bersegi yang dilipat, disusun, dibentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Yang ketiga, keris. Selain digunakan sebagai senjata, keris turut berperanan dalam upacara adat istiadat di istana sehingga dalam kalangan rakyat biasa. Yang keempat, butang baju Melayu. Butang dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju. Hanya satu butang digunakan bagi baju sikap dan baju Melayu teluk belaga. Bagi Melayu cekak musang pula 3 atau 5 butang digunakan. Akhir sekali, 5 sampingan. Sampingan yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam. Pakaian tradisional Melayu wanita. Ada 5 jenis baju kurung. Baju kurung teluk belaga, baju kurung Kedah, baju kebaya, baju kurung cekak musang dan baju biau pahang. Baju kurung teluk belaga dengan memakainya satu butang atau kerongsang di leher baju. Baju ini mempunyai cekak dan pesak dengan padanan kain bersusun tepi dikenali sebagai ombak menggalun. 3 cucuk sanggul tersemat kemas di kepala. Baju kurung Kedah dengan leher teluk belaga diperindahkan dengan perhiasan kalung papan di dada. Baju dipadankan dengan kain lipatan bertangkuk atau berselisih di hadapan. Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan, dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu dan anak 3 sejajar.
Wanita tampil anggun diserikan dengan perhiasan cucuk sanggul di kepala. Baju kurung cekak musang. Dengan memakaian 3 butang di dada, pemakaian diperindahkan dengan sanggul hitam sebagai perhiasan di kepala. Akhir sekali, baju riau pahang berleher cekak musang dengan potongan pesak gantung. Pemakaian ini diperindahkan dengan perhiasan dokor, sanggul lintang dan gedik sebagai penyeri wajah pemakaiannya. Perhiasan diri masyarakat Melayu wanita. Ada beberapa perhiasan dirinya untuk wanita memakai baju kurungnya. Adalah gedik, sanggul hitam, pending, dokor, kalung papan, cucuk sanggul, kerongsang berantai, cincin, gelang kaki, tali pinggang, subang, anting-anting, gelang tangan, dan kerongsang ibu dan anak. Pakaian tradisional Cina. Sangfu terdiri daripada padanan baju dan seluar yang digayakan oleh lelaki kaum Cina. Pakaian ini mempunyai belahan di bahagian hadapan yang diperkemaskan dengan pemakaian kancing. Chongsam, iaitu pakaian wanita kaum Cina mempunyai potongan labuh atau sikat berkeruk di sisi serta berbelahan tepi. Bahagian leher mempunyai persamaan dengan pola cekak musang dan diperindahkan dengan susunan butang dalam kedudukan serong di dada. Jenis fabrik yang sering digunakan adalah daripada sutera atau broket. Perhiasan diri untuk Cina, untuk pakaian tradisional Cina adalah untuk lelaki kaum Cina, perhiasan dia adalah penutup kepala dan cincin. Untuk wanita kaum Cina adalah gelang tangan dan cucuk sanggul. Pakaian tradisional India. Dhoti merupakan sehelai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Dhoti juga digayakan dengan potongan baju yang bervariasi. Selempang yang dikenali sebagai tundur diletakkan di bahu. Sari merupakan penggayaan pakaian wanita kaum India dengan menggunakan kain elah bersaiz antara 5.5 hingga 6 meter panjang. Cara melilit kain memerlukan kemahiran agar lilitan yang membalut tubuh tanpa jahitan kelihatan rapi dan kemas bagi pemakaiannya. Perhiasan diri ini adalah untuk wanita kaum India sahaja, seperti perhiasan kepala, gelang tangan dan gelang kaki. Pakaian tradisional etnik Iban. Pakaian tradisional lelaki etnik Iban terbahagi pada baju di bahagian dalam yang dikenali sebagai baju burung dan di bahagian luar iaitu baju gagum. Kain siat dipakai dengan perhiasan lapik dan ilang di bahagian pinggang. Ketaput ilat itu hiasan kepala diperbuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung luar. Penggunaan gelang di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari, manakala tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Baju tradisional wanita etnik Iban digayakan dengan perhiasan kepala iaitu sugu tinggi. Pemakaian selampai dan rawai pada bahagian dalam diikuti dengan marik impang yang dihiasi dengan tali hujan. Pada bahagian pinggang dihiasi dengan sementing ringgit dan lapik. Kain karab dengan kemasan tating kain dipakai sehingga paras bawah lutut. Pakaian ini diperindahkan lagi dengan sipai pirak, tumpah buah pauk dan pereca di bahagian tangan manakala gerucung di bahagian kaki. Perhiasan untuk lelaki etnik Iban adalah bulu burung ruai dengan ketapu. Untuk wanita etnik Iban pula adalah sugu tinggi dan marik ipang. Pakaian tradisional etnik Kadazan. Etnik Kadazan terbahagi kepada dua, iaitu Kadazan Papar dan Kadazan Penampang. Kadazan Papar merupakan kumpulan terbesar dalam etnik Kadazan. Pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan Papar adalah perlenggang panjang disebut sebagai sial dan dipadankan dengan seluar panjang iaitu sauva. Sandai diletakkan di bahu, sigal pula dipakai sebagai penutup kepala.
Sia merupakan baju separas pinggang bagi wanita etnik Kadazan Papar, manakala baju bahagian dalamnya yang berwarna putih dikenali sebagai sia aid sahom. Pemakaian sia dipadankan dengan kain separas lutut iaitu gonok. Perhiasan rupiah atau lupiah dipakai di bahagian pinggang. Gelang iaitu bolilit dipakai di kedua belah tangan. Sau udung dipakai di bahagian dalam diikuti siung sebagai perhiasan kepala bagi pelengkap gaya. Perhiasan untuk lelaki etnik Kadazan adalah sigal, dan wanita etnik Kadazan adalah siung, rupiah atau lupiah dan bolilit. Sumbangan tokoh budaya. Azhar Aziz dan Siti Zainul Ismail merupakan budayawan yang tidak asing lagi dalam bidang kajian budaya berkaitan tekstil dan busana tradisi Melayu. Berikut merupakan sumbangan kedua-dua tokoh tersebut. Profesor Dr. Siti Zainul Ismail sebagai pensyarah Profesor Madya dan Profesor hingga tahun 2007 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang tekstil dan busana Melayu telah menghasilkan beberapa buah buku, antaranya Tekstil Tenunan Melayu dari tahun 1994, Busana Melayu Johor dari tahun 1997 dan Pakaian Cara Melayu dari tahun 2009. Dan Sharifah Azhar Said Muhammad Al-Sagof atau Azhar Aziz, penulisan buku rupa dan gaya busana Melayu, dan juga Tekstil dan Busana Melayu ialah songket satu warisan Malaysia dari tahun 1999 dan Rupa dan Gaya Busana Melayu dari tahun 2009. Tokoh budayawan Malaysia berjaya memartabatkan pakaian tradisional Melayu melalui rencana ceramah, seminar dan pertunjukan pakaian. Motif perhiasan diri. Ragam hias tersebut diinspirasikan daripada alam semula jadi yang berunsurkan flora, fauna dan kosmos serta motif organik dan geometri yang telah diolah secara sederhana. Berikut adalah antara contoh motif pada perhiasan diri. Motif hiasan diri adalah pada Melayu menggunakan motif teratai, motif organik dan motif geometri. Di China, dia menggunakan motif geometri juga dan motif buruk phoenix. India menggunakan motif geometri dan motif buah mangga. Iban menggunakan motif geometri, motif organik dan Kadazan menggunakan motif geometri. Sekian sahaja penghasilan video ini. Saya harap anda dapat faham tajuk ini berkaitan dengan pakaian tradisional dan perhiasan diri. Kata-kata akhir saya adalah bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.